Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada rakan-rakan saya yang meluangkan masa pada malam ini. Bersama saya di Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga Olive House Malaysia HQ. Kita akan berkongsikan tentang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai berdengkur ataupun yang lebih tepatnya kita nak sebut tajuk kita pada malam ini adalah maut dalam senyap kerana berdengkur. Boleh ke orang berdengkur ni menyebabkan maut? Yang ini kita nak akan bincangkan secara santai dan juga secara mudah dipaham. Jadi perkongsian kita malam ini sebenarnya untuk kita menyedari betapa pentingnya langkah rawatan pencegahan yang diambil apabila kita mengalami berdengkur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya. Rakan-rakan pun dah berada di sini, Puan Salbiah Ali, Sonia May, Fauziah Jaafar, Fazlina Abdul, Tuan Haji Abdul Aziz. Assalamualaikum. Tuan Muhammad Yusof, Assalamualaikum. Jadi kita hari ini nak membincangkan sikitlah apa yang berkaitan dengan masalah dengkurat. Okey, teruskan Farida. Okey, masalah sleep apnea. Sleep apnea ni biasalah kadang-kadang kita boleh, kerana kita kesian diri. Saya ada juga beberapa orang rakan dalam perjalanan yang agak jauh tu, di dalam kereta, kadang bila saya memandu tu kadang-kadang saya dengar dia berdengkur, dia tertidur sekejap. Sebab apa? Selalunya orang yang mengalami masalah sleep apnea ni selalunya dia kelihatan lebih letih, mudah mengantuk di waktu tengah hari waktu siang lah. Kerana apa? Kerana waktu malam mereka mengalami masalah tidur yang tidak berkualiti. Maksudnya mudah jaga tanpa mereka sedari. Jadi kalau kita tengok sleep apnea ni sebenarnya adalah apa? Dia adalah keadaan apabila seseorang itu berhenti bernafas semasa tidur dan kemudian dia bernafas semula. Maksudnya dia tak berhenti orang cakap tu seterusnya. Maksudnya dia berhenti bernafas sekejap, lepas tu dia dapat bernafas semula sepanjang dia tidur. Yang ini yang kadang-kadang orang tu tak perasan. Sebab apa? Sebab dia berlaku dengan cepat kerana dia tak perasan. Dia terjaga macam orang baru keluar daripada permukaan air kan. Bila keluar tidur balik. Kerana dia tak dapat buka mata pun. Dia tutup mata. Masalah apabila oksigen dalam tubuh tidak mencukupi. Jadi yang dapat disedari adalah pasangan. Pasangan kita paling penting sekali. Kerana dia akan perasan lah. Kita berdengkur 3-4 kali, tiba-tiba berhenti sekejap, tak berdengkur, tiba-tiba kita panggil gasping of air. Itu sebab tu kadang-kadang kita tak perasan kan. Jadi kita punya isteri atau suami lah
yang akan perasan perkara itu. Ya mungkin ni kadang-kadang kalau katakan berlaku tidak teruk tak apa, tetapi kalau sampai dah menyebabkan banyak kali banyak kali kerana kita kesian tu. Okey. Seterusnya lah kita tengok apa yang dikatakan sebagai sleep apnea. Dia ada 3 jenis, iaitu yang kita panggil sebagai obstructive sleep apnea. Yang kedua kita panggil central sleep apnea. Yang ketiga kita panggil complex sleep apnea syndrome. Jadi obstructive sleep apnea ni sebenarnya disebabkan puncanya adalah di bahagian pernafasan. Di pernafasan daripada mulut kita ni, kita ada tekak dan juga kita ada saluran pernafasan trachea dan seterusnya. Ia bermula di sinilah, di bahagian tekak tu yang kita sebut. Kat situ ada apa? Anak tekak, ovula, ada soft tissue dan sebagainya. Nanti kita akan sebut nanti. Sementara central sleep apnea pula adalah disebabkan otak kita yang tidak memberikan rangsangan. Tak memberikan rangsangan otak kita, tak memberikan rangsangan untuk bernafas. Yang ini keadaannya lebih berbahaya. Yang ketiga, dia ada kompleks. Maksud dia campuran antara obstructive sleep apnea dan juga central sleep apnea. Jadi dia ada campuran dua-dua sekali. Okey, masalah sleep apnea ni kalau mengikut kajian daripada Singapura, dia kata sleep apnea ni 90% tidak dikesan dengan baik. Maksud dia tak tahu pun dia ada masalah sleep apnea. Kalau kita tengok peratusan bangsa tu, pada saya yang itu tak penting lah sebab populasi di sana tu berbeza sikit dengan Malaysia. Di Malaysia mungkin orang Melayu ramai. Kalau kita tengok kan prevalence of the moderate and to severe sleep apnea ni by race ni, kalau di Malaysia mungkin lebih tinggi. Tapi di sana tu kemungkinan dia lebih rendah sikit sebab tak ramai sangat. Orang Melayu kita dah semakin berkurangan, jadi dia punya peratusan tu mungkin agak rendah sikit. Jadi apa yang kita nak tahu ialah 1 dalam 3 mengalami moderate to severe sleep apnea. Yang ni kita nak tahu nanti apa dia yang disebut sebagai moderate dan severe sleep apnea. 1 dalam 10 mengalami severe sleep apnea. Ini kajian di Singapura, saya rasa pun lebih kurang juga seperti di Malaysia. Okey, seterusnya. Punca sleep apnea. Punca sleep apnea ni, kita ada obstructive sleep apnea berlaku apabila otot di bahagian belakang tekak dia rehat. Bila dia rehat, tidurlah terutamanya kan. Bila kita rehat, kita baring, kita tidur, otot-otot di bahagian tekak ni, di bahagian mulut kita tapi di bahagian belakang tu. Kat situ kita ada apa? Kita ada uvula. Uvula ni adalah anak tekak lah dalam bahasa Melayu. Lepas tu kita ada dinding kanan dan kiri dia tu, yang kat situ ni adanya tonsil di situ kan. Dan juga akhir ni kita ada, apa lagi? Kita ada uvula, tonsil dan juga lidah. Tiga-tiga struktur ni kalau sebagai contoh dia membesar, sebagai tonsil atau adenoid dia membesar, dia menyebabkan obstruktif ataupun tersumbat di kawasan tu. Ataupun disebabkan dia menyebabkan dia fall back, maksud dia kita punya lidah ni dia akan ke belakang dan menyebabkan masalah saluran pernafasan. Tuan-tuan boleh melihat pada gambar rajah diagram di sebelah kanan tu. Kalau kita tengok mudah saja. Masalahnya apabila sebagai contoh tekak otot-otot di sekelilingnya tu dia berehat dan jatuh ke belakang, itu menyebabkan dia mengalami berdengkur. Apabila pernafasan tu terganggu, dia menyebabkan berdengkur, dan berdengkur ni lah yang menyebabkan bila dia totally obstruct, maksud dia complete dah tutup betul sampai tak boleh bernafas ataupun tahap oksigen ke bawah, dia akan terjaga disebabkan otak dia memberi rangsangan. Sementara central sleep apnea pula ni jarang berlaku apabila otak ni tidak merangsangkan otot-otot pernafasan untuk bernafas sebab dia sendiri lemah. Kalau tadi obstruktif yang kebanyakannya berlaku apabila oksigen saja turun, otak dia akan mengesan dan memberi rangsangan untuk bernafas. Sementara central apnea ni otak tu sendiri tak boleh mengesan. Ni yang bahaya ni. Kadang-kadang itulah boleh meninggal di dalam tidur sebab kita tak bernafas. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang bersama. Saya bacakan saya minta maaf kalau tak membaca.
Tuan Muhammad Yusof tadi, Puan Ran Ibrahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sayyidina Khairuddin, Waalaikumsalam. Syafina Syarif, Waalaikumsalam. Fazil Jaafar, Waalaikumsalam. Risah Sulaiman, terima kasih kerana berkongsi. Yong, terima kasih kerana berkongsi. Nusya Wan Yusof, Alhamdulillah. Terima kasih. Jin, ini rakan Facebook saya ni, dia daripada Kota Baru. Tak pernah jumpa tapi selalu saja bersama perkongsian ni. Terima kasih. Sonia May, doktor, ada tak kemungkinan berdengkur kerana mengandung? Saya mula berdengkur sejak mengandung umur 22 tahun lalu. Mengandung sulung 22 tahun lalu sampai sekarang tak hilang. Ini tanyaan ni menarik ni, nanti saya jawab. Terima kasih Nur Razak Mak Noh. Waalaikumsalam. Songkok Sengit. Waalaikumsalam. Salam juga bersama saya ni. Has. Waalaikumsalam. Ebi Nabila. Waalaikumsalam. Siti Nur Mazwin. Sama-sama. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Pada seterusnya, tahap sleep apnea. Tahap sleep apnea ni yang kini kita nak tahu, dia mungkin berbahaya jika tidak dirawat. Kita tengok sikit dia punya tahap dia. Yang pertama sekali adalah kita panggil mild. Apa yang ini maksud dia mild? Maksud dia kita mengalami apnea tu, berhenti bernafas tu 5 hingga 15 kali setiap jam. Yang ni kita tak boleh perasan lah. Kecuali kalau memang doktor akan membuat rawatan tu, kita tidur di hospital, di dalam kita panggil dalam satu bilik, memang pemeriksaan tu dia akan kira. Ataupun mungkin pasangan kita boleh membantu mengira, tapi susah sikit lah sebab waktu malam tu kan kita nak tidur kan, sesama tidur, jadi kemungkinan tak dapatlah membaca. Tapi selalu kita buat study, orang tu terpaksa pergi hospital, kita panggil sleep study kat situ, kita akan lihatlah masalah dia, mild apnea. Kemudian moderate maksud dia 15 hingga 30, sementara severe ni sampai lebih daripada 30 kali. Lebih daripada 30 kali ni sebagai contoh lah, mudah bacaan mudah, kita tidur satu hari 8 jam. Mudah 8 jam, tuan-tuan bayangkanlah 30 kali tu. Berapa kali nak dapat 30? 8 kali 4, 8 kali 5. Lebih kurang lebih 5 kali setiap jam. Kalau maksud dia 5 kali tu setiap jam, setiap 20 minit dia terjaga. Setiap 20 minit terjaga. Yang itu yang agak menyusahkan dia lah tu. Jadi kita tengok sikit slide seterusnya berkaitan dengan risiko obstructive sleep apnea. Siapakah yang mereka mendapat masalah ni? Adakah orang yang hamil boleh menyebabkan masalah ni, obstructive sleep apnea? Pertama sekali, dia adalah berlebihan berat badan. Selalunya orang bila hamil, selalunya lah pertambahan berat badan, terutamanya mereka yang bersaiz atau berketinggian tak berapa tinggi sangat lah, maksudnya agak rendah. Apabila ada penambahan berat badan ketika hamil sebagai contoh, menyebabkan ini akan menyebabkan leher dia mungkin mempunyai saluran yang agak sempit. Sebab apa? Sebab bila air banyak dalam tubuh, antaranya ialah pernafasan kita. Yang permukaan ni lah, bahagian mulut tekak ni, dia akan bengkak juga. Lidah, mungkin kita punya bahagian-bahagian lain di kawasan tu, dia akan bengkak dan menyebabkan apnea. Kemudian mungkin apabila dah bersalin, mungkin berat badan kita tak turun ataupun lebih kurang macam tu juga. Jadi dia ni akan berterusan. Jadi bagi mereka yang berlebihan berat badan, dan ini saya nak terangkan. Ini pengalaman saya sini. Apabila saya gemuk dulu, berat saya 105, memang saya perasan waktu tengah hari saya mudah untuk tidur. Pantang letak sikit, duduk sekejap, memang tidur. Lepas tu, rakan ataupun mungkin kita punya isteri kita akan beritahu lah, kita mengalami dengkuran kan. Bila tertidur je bunyilah krak. Tapi apabila saya tengok, apabila saya dah kurang berat badan ni, dah semakin menyusut lah, daripada 105 sekarang ni 75, berdengkuran tu dah kurang. Dan saya tak perasan lagi. Dulu ada jugalah perasan bila tertidur ataupun kita tidur tu, kita perasan kita berdengkur. Tetapi saya rasa bila berat badan saya dah kurang ni, memang tak ada dengkur lagi lah. Kemudian leher yang lebar. Setengah orang tu memang dia dah rendah, lepas tu leher dia pula tu melebar. Saluran lebar ni disebabkan banyak dia punya
otot, lemak dari situ, selalunya saluran pernafasan dia akan mengecil. Yang ini akan menyebabkan dengkuran dan juga sleep apnea. Selain itu, bengkakan pada tonsil, adenoid, terutama di kalangan kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak kalau dia berdengkur, selalu kita bimbang dia ada masalah tonsil ataupun adenoid yang besar. Yang ini kena buat pemeriksaan sebab kita akan tengok betul belakang tekak tu. Kemudian orang tua pun biasa sebab apa? Otot-ototnya dah lemah, jadi bila baring tu walaupun mungkin dia kurus, dia lebih mudah untuk berdengkur. Sejarah keluarga bermakna apa? Bermakna mungkin dalam keluarga dia, mak ayah dia memang ada masalah ni sebab apa? Yang ini masalah otot-otot pada tekak ni dia menjadi lemah. Jadi kemungkinan dia ada cakap tu diturunkan berkata mudah di kalangan anak-anak. Jadi ada anak yang mengalami masalah berdengkur, ada anak tak ada masalah berdengkur. Kalau anak tu mempunyai masalah obesiti, lagi mudahlah dia berdengkur. Ubat-ubatan yang mengantuk dan ataupun minum arak, yang ini akan merehatkan otot di sekeliling tekak. Yang ini memang akan menyebab berdengkur lah. Merokok pun menyebabkan masalah bengkakan di bahagian otot-otot di leher. Yang ini akan menyebabkan saluran pernafasan akan menjadi sempit, hidung tersumbat sebab alahan ataupun memang dalam struktur anatomi dia, hidung dia mempunyai masalah, bengkok dan sebagainya. Yang ini lebih mudah untuk mengalami masalah apnea. Dan seterusnya adalah masalah perubatan. Masalah perubatan ni diperhatikan orang yang mempunyai masalah congestive heart failure ataupun demam jantung, hypertension, diabetes, Parkinson. Yang ini semua selalunya lebih mudahlah untuk mendapatkan masalah apnea ataupun berdengkur ni. Apnea berdengkur ni okey lagi, tapi apabila dia dah berhenti bernafas, yang ini disebut sebagai apnea. Jadi berdengkur bukan bermaksud dia sleep apnea. Sleep, tidur, apnea, tidak bernafas. Jadi berdengkur ni kadang-kadang okey, tetapi kalau dia dah start apnea, yang itu yang ada masalah. Okay, seterusnya. Yang lebih sentral risiko untuk central apnea. Central apnea ni selalunya bermula daripada otak lah. Tadi masalah dekat sini. Yang ini masalah daripada otak tu. Terutama orang yang dah terlalu tua, yang berusia mungkin 90 tahun yang dah mungkin dah ada masalah Alzheimer, mungkin masalah demensia, dan mungkin dah masalah otak pun, badan pun dah tak kuat. Itu yang kadang-kadang kita tengok dia boleh meninggal dunia ketika tidur. Penyakit lemah jantung sebagai contoh, dia menyebabkan oksigen tak sampai ke otak dan akhirnya otak tu dia akan tidak merangsangkan. Apabila otak tu dah lemah, tak dapat oksigen nutrien, jadi dia tidak dapat merangsangkan otot-otot pernafasan. Apa dia otot-otot pernafasan? Pertama sekali kita ada diaphragm. Diaphragm yang berada di antara thorax dan abdomen, dekat situ ada diaphragm. Lepas tu otot-otot dada yang menarik pernafasan. Orang yang mengambil ubat, kita panggil narkotik, contoh dia metadon untuk mengurangkan sakit. Orang ada kanser, kadang masa saya di hospital dulu kita bagi juga yang kuat, sebagai contoh apa, morfin. Morfin kita bagi sebab nak kurangkan sakit. Bila nak kurangkan sakit tu, dia akan terasa mengantuk nak tidur. Bila nak tidur tu, dia boleh menyebabkan penghentian nafas. Begitu juga di kalangan kanak-kanak kan. Sebab tu kanak-kanak yang berusia 3 tahun ke bawah ni memang tak digalakkan lah, memang tak boleh pun nak bagi ubat sesama. Sebab ubat sesama ni akan menyebabkan mengantuk. Bila dia mengantuk, dia menyebabkan kanak-kanak itu mungkin tidak bernafas. Cuba bayangkan budak tu ada masalah pernafasan, hidung dia sumbat, lepas tu kita bagi ubat pula tu, dia mengantuk, dia tak merangsangkan untuk pernafasan dan ini boleh menyebabkan kematian. Itu bahaya tu. Dan juga mereka yang stroke, orang yang stroke pun boleh mengalami masalah apnea. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama Jimmy, Muhammad Syaril, Abdullah, Zakaria Muhammad, Waalaikumsalam, Syarifah, Nur Yasmin Jamalul Lail. Terima kasih berkongsi. Fuzia Jaafar, doktor, adakah cara tidur juga menyebabkan berdengkur? Ya, betul. Bagi orang yang mudah mendapat dengkuran ni, macam saya sebut tadi lah, dia faktor-faktor risiko dia tu apabila dia tidur begini kan, terlalu tinggi sangat dia punya bantal, jadi dia membengkokkan saluran pernafasan. Sebab tu paling bagus sekali bantal ni
mungkin style orang Jepun kan, sebab orang Jepun dia tak bantal di kepala, dia letak bantal dia di mana, di belakang tengkuk, jadi dia tidur gini. Jadi pernafasan tu mudah. Kita selalu letak bantal banyak sampai kita membengkokkan tengkuk. Jadi sebab tu kalau kita dengar anak kita berdengkur ke, mungkin suami kita berdengkur, kita betulkan bantal dia. Bantal dia membantu. Ataupun dah start praktis lah, beli bantal style Jepun tu letak kat belakang. Tapi selalu bantal macam gitu sesuai untuk permukaan tempat tidur yang rata dan keras. Sebab tu orang Jepun, orang Korea, kalau kita tengok dalam filem dia tidur di mana? Dia tidur di atas lantai, cuma ada lapik je kan, dia tidur je gitu. Kita ni tidur di atas tilam, sehingga menyebabkan kadang-kadang sampai kita punya belakang pun sakit, tengkuk sakit dan sebagainya. Itulah mungkin cara untuk mengurangkan berdengkur dan juga sleep apnea. Terima kasih kerana bertanya. Terima kasih Tuan Zakaria. Waalaikumsalam. Okey, Fuzia, saya dah menjawab soalan. Suaida Abdul Malik, terima kasih. Syahanum Dianum, suplemen yang terbaik untuk berdengkur. Selalunya tak ada suplemen pun untuk ni masalah ni. Selalunya doktor mungkin akan membuat pembedahan, nanti kita akan bincang nanti ya. Tidur meniarap. Tidur meniarap kat atas dada. Tidur meniarap kat atas dada ni saya tak mencadangkan lah tidur tiarap atas dada sebab macam mana selalunya kalau tak betul kita bimbang kita punya pernafasan, terutama kanak-kanak ni kan kanak-kanak ni tidur meniarap ni kadang-kadang digalakkan sebab kadang-kadang dia orang ni ada lenderan daripada mulut, daripada hidung, menyebabkan tersumbat. Jadi bila menarap tu dia akan keluar daripada hidung, akan memudahkan pernafasan. Tapi bagi orang dewasa ni, pada saya itulah tadi, tidur yang paling baik tadi, letakkan bantal di belakang tengkuk, yang itu akan menegakkan saluran pernafasan. Kalau tiarap pun, dia tidak lagi sebaik kalau kita tidur menggunakan bantal letak di belakang leher itu. Seterusnya, kita tengok sikit lagi. Tanda-tanda sleep apnea. Tanda-tanda sleep apnea. Tanda sleep apnea selalunya kita tahulah orang yang berdengkur. Orang yang berdengkur ni kebarangkalian untuk mendapatkan sleep apnea. Sekali lagi saya beritahu, sleep apnea bermaksud tidak bernafas masa tidur adalah orang yang berdengkur. Jadi kalau orang berdengkur tu memang kebarangkalian dia untuk berhenti bernafas tu terlalu tinggi. Kemudian dia akan ada berhenti episod. Kita panggil dia berhenti bernafas dalam tidur. Dia ternafas contoh dia tak nafas kan lepas tu kita tengok dia berhenti, dia tak bernafas dah. Yang itu kena faham, bukan dia tak berdengkur tetapi dia dah berhenti bernafas. Sebab apa? Otot-otot dia dah semakin lemah, merehat, dia akan menutup terus pernafasan ni, saluran pernafasan dia akan terus menutup. Jadi dia tak boleh, oksigen tak boleh masuk atau udara tak boleh masuk. Bila udara tak boleh masuk, jadi dia tak berbunyi. Dia akan pelan, tiba-tiba bila oksigen saturation dalam tubuh kita dah semakin menurun, barulah otak merangsangkan untuk kita bernafas mula. Itu yang kadang kita panggil gasping for air. Tiba-tiba berhendakkan oksigen, macam orang baru keluar daripada permukaan air kan, dia menyelam, lepas kurang 1 minit 2 minit dia terus naik nafas sebab dia susah bernafas. Begitulah dia akan tidur balik kalau dah mengantuk sangat lah. Kemudian kita dapati bahawa mereka ni kadang-kadang kering mulut bila bangun tidur. Sebab apa? Kadang-kadang masalahnya ialah mereka bernafas menggunakan mulut. Jadi bagi orang yang bernafas melalui mulut ni, selalunya dia ada teknik dia, iaitu dicadangkan supaya sebelum tidur tu kita plaster mulut. Nampak macam kelakar kan, tetapi itulah teknik yang digunakan. Plaster mulut kita supaya kita menggalakkan kita bernafas melalui hidung. Jadi kita akan bernafas sebab kerana bila orang yang bermasalah ni apabila bernafas menggunakan mulut, jadi dia tarik pernafasan melalui mulut tu yang mulut menjadi kering. Tetapi orang mana pun kita adalah kena orang bantu kita bimbang nanti hidung tak boleh bernafas, mulut dah tutup, yang itu menjadi masalah. Jadi mereka yang mengalami masalah kering mulut,
Dia sedar bila bangun tidur dah sebenarnya kering dia mulut dia. Yang itu selalunya dia bernafas melalui mulut. Selain daripada itu, sakit kepala waktu pagi. Ini disebabkan mungkin tidak mencukupi oksigen, tak cukup waktu tidur dan sebagainya. Oksigen jantung cakap tu ngam-ngam je. Jadi bila bangun pagi pun dia akan sakit kepala. Dia akan mengalami insomnia. Insomnia maksud dia tak boleh nak tidur. Kenapa pula tak boleh tidur? Sebab apa? Sebab waktu siang dia dah tidur banyak. Asyik nak tertidur. Jadi waktu malam dia mengalami insomnia. Sebab apa? Sebab waktu malam ni memang mula-mula dia tak boleh tidur. Tetapi sekali dia tidur, itu yang menyebabkan dia berlengkur dan sering terjaga. Jadi waktu siang dia akan merasa macam penat, letih, sakit kepala, mudah mengantuk. Dan di malam dah susah tidur. Bila dah tertidur, mengalami apnea pula. Kemudian apabila tak cukup tidur, dia akan menjadi cepat marah. Di tempat kerja contoh, dia akan menjadi cepat marah dan juga tidak boleh fokus kepada pekerjaan. Yang ini antara masalah yang mungkin dihadapi. Jadi kita tengok rakan-rakan kita insya-Allah yang berada bersama saya. Naziha. Naziha tidur meniarap bagus ke? Okey, ni tadi saya dah sebut. Dalam Islam tak digalakkan tidur meniarap sebab apa? Terutama orang dewasa. Sebab dia macam saya cakap tadi, dia mungkin akan memblok, dia akan daripada luar tu bantal, katil dan sebagainya, dia akan menutup saluran pernafasan. Dan paling elok sekali kalau nak tidur adalah tidur mungkin mengiring untuk orang cakap untuk jangka masa beberapa saat, yang itu kita tahu dia adalah sunnah. Kemudian kita tidurlah ke terlentang di mana letakkan bantal yang kecil di belakang tengkuk kita. Sofia Sarah, doktor, adakah alat yang membantu masalah ini? Ada beberapa alat tetapi seperti biasalah dia kadang-kadang dia sangat tidak berkesan kan. Ada yang macam letak lubang hidung, letak apa benda tu letak alat di lubang hidung, boleh beli kat Shopee dan juga Lazada, tetapi juga tak berkesan. Sebab apa? Berpunca daripada ni. Masalah dia bukan daripada hidung, masalahnya adalah di bahagian tekak. Jadi sebab tu dia tidak berkesan. Okey, Puan Ran, terlalu letih bekerja juga boleh menyebabkan berdengkur. Bahaya ke tidak doktor? Sebab tadi memang apabila kita dah terlalu penat, otot kita pun merehat. Bila merehat, dia akan menjadi dengkur. Apatah lagi kalau kita tertidur dalam posisi yang tidak betul. Contoh tadi dalam gambar ni, tertidur di atas sofa. Kita tengok dia punya leher dia membengkok begini. Jadi dia akan mengalami sukar bernafas. Sebab orang tu dah letih, dia mungkin letak sikit, dia berbaring sikit atas sofa, dah tertidur. Ini akan menyebabkan dia berdengkur dan juga mungkin mengalami sleep apnea. Tetapi kalau letih pun dia betul-betul tidur baring dengan posisi yang betul, insya-Allah dia tak akan ada masalah tu. Okay, kita tengok lagi. Puan Sharifah Nur Yasmin. Okey, terima kasih berkongsi. Haji Shanti, Waalaikumsalam. Abdul Rizal, Waalaikumsalam. Jadi kita tengok lagi slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya membincangkan komplikasi. Apa maksud dia komplikasi? Komplikasi ini bermaksud bahawa jika tidak dirawat, apakah kesan dia? Kalau kita biarkan kesan dia. Dalam satu studi, dia mendapati bahawa orang yang mengalami masalah tidak bernafas masa tidur ni ataupun apnea ni, ataupun OSA yang kita sebut sebagai obstructive sleep apnea ni, dia juga mempunyai masalah diabetes dan hypertension. Masalah dia mungkin sebabkan dia mengalami stres di dalam tubuh dia kan. Bila tak dapat bernafas ni, badan kita akan mengalami stres. Yang ini akan menyebabkan masalah diabetes, hypertension. Dan selalunya pun orang yang ada diabetes dan hypertension ni badan dia obes kan. Yang itu akan menyebabkan masalah masa pernafasan ni. Jadi sama ada hypertension dan diabetes ini menyebabkan komplikasi daripada OSA ataupun obstructive sleep apnea, ataupun dia memang secara berasingan ada. Orang yang ada diabetes, orang yang hypertension ni mempunyai obesiti dan mengalami masalah yang sama. Saya harap puan-puan faham apa maksud saya. Begitu juga orang yang diabetes, 50%. Maksud sebahagian besar orang diabetes ni dia memang berdengkur.
Dan juga orang yang hypertension 35%, orang yang mengalami stroke 50%, mengalami masalah kegagalan jantung 50% dan juga orang yang mengalami depression pun 50%. Dia sama ada antara telur dengan ayam, mana yang keluar dulu kan. Depression mungkin sleep apnea tu menambahkan lagi depression sebab apa tak cukup tidur dan sebagainya, dia letih dan sebagainya, kena marah dengan bos, kena peling dengan kawan, asyik tidur je, dia akan menyebabkan dia bertambah depression. Okey, kita seterusnya sekali ini rawatan. Adakah sleep apnea ni dapat dirawat jadi dia sebenarnya masalahnya adalah saluran pernafasan kita di peringkat awal tu, di peringkat atas tu masalahnya di situ. Jadi selalunya didapati orang yang mempunyai masalah alergi, masalah resdung, banyak lendir kat tekak dia punya dibengkak. Yang ni yang mudah mendapat masalah apnea. Sebab apa? Sebab pernafasan dia menjadi bengkak, jadi saluran tu akan menjadi sempit, dia akan berdengkur dan juga mungkin mengalami masalah tidak bernafas masa tidur. Itu yang pertama. Selalunya kita buat apa? Kita bagi rawatan lah. Bagi rawatan. Selalunya kalau saya, kita nasihatkan boleh ambil pengambilan vitamin C, vitamin E sebagai contoh, vitamin D. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan spray. Kalau banyak sangat hidung tersumpat, tak boleh nak tidur, rasa macam berdengkur dan sebagainya, spray kat hidung. Yang masuk kat hidung tu, dia akan membantulah dengan cepat. Kalau anak-anak saya pun sendiri, kalau dia sampai susah bernafas, masih kecil dulu, susah bernafas mungkin sebab bilik berabuk dan sebagainya, yang tu kita bagi spray sekejap, dia mudah untuk bernafas. Tapi kita pun tak boleh pakai lama, sesekali saja bila ada masalah yang teruk. Ada juga dicadangkan untuk pembedahan jaw surgery. Kita punya kita punya tulang, pembedahan di sini ataupun setengah tu di SUKM, saya masih ingat lagi, dimasukkan alat dia macam lidi tu, masukkan ke dalam soft palate kita bahagian atas tu, supaya apa? Supaya soft palate ni dia tidak melengkung begini, dia akan tegak begini, jadi guna pernafasan. Tetapi saya diberitahu successful rate dia tak berapa bagus sangatlah. Maksud dia apa? Walaupun dah operation macam itu, masih lagi mengalami masalah berdengkur dan sukar untuk bernafas ketika tidur. Selain itu kita juga mencadangkan circular breathing technique. Yang ini pernafasan masa dia waktu dia berjaga ni lah kan, kita cadangkan supaya tarik nafas melalui hidung, lepas tu kita keluarkan melalui mulut. Mesti berbunyi mulut. Tujuan apa? Tujuan dia adalah untuk menguatkan otot-otot di bahagian tekak, di bahagian situ. Macam kita ada Kegel exercise kan. Bagi mereka yang ada selalu masalah kencing kotor tu ataupun kencing tak lawas, kita menggalakkan bersenam Kegel exercise, menguatkan otot-otot kat bawah. Sama juga untuk masalah ni kita cadangkan mungkin ambil masa 15 minit, tarik nafas, tahan, lepas. Pernafasan betul yang ini akan menguatkan otot-otot di situ. Selain daripada itu, boleh juga kita selalunya jugalah kita cadangkan untuk mengurangkan berat badan. Berat badan ni memang orang cakap tu agak sukar sikit lah. Bukan senang kan, sebab dia kadang-kadang disebabkan oleh tabiat makan kadang-kadang. Memang agak sukar, dia akan ambil masa. Jadi pun kadang-kadang macam saya sendiri pun nak turunkan berat badan daripada 105 ke 75 pun ambil masa. Sebab saya ni memang dulu jenis kuat makan. Pantang jumpa makan, memang saya akan habiskan. Kadang kita mencari-cari lagi. Balik kerja pukul 10 malam ambil burger kan. Dua ketul saya makan burger. Sebab makan malam tu tak terasa nikmat sebab kita kena cepat. Sebab ramai pesakit. Jadi kita makan cepat, jadi bila balik tu dah terasa macam lapar balik, kita burger kan, makan setiap malam. Burger tu pergi jalan je, tapi itulah oleh kerana mungkin setiap malam, lepas tu tidur, besok hari bangun bekerja lagi dan sebagainya, itu menyebab. Tadi agak sukar untuk menurunkan berat badan. Jadi kita boleh cadangkan tetapi mungkin dia ambil masa. Selain daripada itu, kita juga merawat jugalah daripada bersama masalah kesihatan dia, masalah diabetes, hypertension dia, masalah alergi dia. Yang ini kita bagilah rawatan. Dan yang terakhir tu, yang inilah yang kita menggunakan mesin yang kita panggil CPAP. Boleh buka ni slide seterusnya. CPAP.
Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya. Siapa lagi ni? Puan Rani Ibrahim, terima kasih. Muhammad Ridwan Husni, latihan senaman pernafasan untuk bernafas dengan lancar. Ya betul. Jadi kita kena pernafasan tu bagi menguatkan otot-otot di situ. Sebab apa? Otot-otot situ agak lemah. Jadi bila kita tidur, dia rehat, terus dia fall back, dia akan menutup pernafasan. Yang itu akan menyebabkan berdengkur dan akhirnya menyebabkan kita tidak boleh bernafasan. Jadi yang terakhir sekali, sebab contoh kalau kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi lah, bagi macam-macam dan kita tengok memang otot tu terlalu lemah, mudah untuk fall back, maksudnya mudah untuk dia menutup saluran pernafasan tu. Jadi kita menggunakan satu teknik yang kita ada satu mesin, dulu mesin besar, sekarang saya ingat ada mesin kecil lah, yang mana dia letakkan di hidung, letakkan di hidung, di bahagian hidung saja, di bahagian hidung. Yang ini kita sebut sebagai continuous pressure airway pressure. Continuous positive airway pressure. Apa maksud dia continuous? Continuous tu maksud dia berterusan. Jadi akan berterusan, dia masukkan ke dalam, dia mungkin ada cycle lah, masuk, lepas. Tapi dia berterusan sepanjang kita tidur tu, dia positif. Maksud dia apa? Tekanan oksigen yang dibekalkan tu lebih tinggi daripada sekeliling. Maksud dia tujuan dia untuk menolak oksigen ke dalam paru-paru kita melalui tekak kita tu, kerana sebab bila dah tutup gini, jadi dia tolak, dia akan buka sikit kan, buka sikit. Sebab apa? Kalau dibiar tutup mungkin dia tak bernafas. Jadi pressure tu penting, positive pressure, bukan negative pressure. Negative pressure tu maksud dia menyedut, tetapi positive pressure maksud dia menolak ke dalam saluran pernafasan kita. Okey, yang ni masalahnya kadang-kadang dia tak selesa. Kebanyakan pesakit yang saya temui, saya dapat feedback daripada mereka, dia kata tak selesa pakai benda tu. Nak tidur susah sebab apa? Tak selesa. Tapi percayalah, apabila kita pakai, berlatih dan sebagainya, dia satu ketika dia akan membantu. Bila sementara sebagai contoh kita nak turunkan berat badan dan sebagainya tu, jadi inilah antara rawatan yang akan membantu peringkat awal tu. Kalau tak, memang kita akan mengalami masalah lah nanti. Kita bimbang apabila tak bernafas tu. Bila tak bernafas tu, bila dia dah, orang cakap tu dah tak bernafas tu, maksud dia apa? Maksud dia otak-otak dia akan mengalami kematian. Yang ini seolah-olah seperti stroke. Tu yang sangat bahaya tu. Dah tiap malam kita menghadapi risiko begitu kan. Jadi lepas tu siang pula tu tak boleh nak tidur, tak boleh nak alert, letih dan sebagainya. Jadi Puan Liza G, terima kasih kerana berkongsi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah perkongsian saya pada malam ini. Secara kesimpulannya, pertama sekali kita nak mengetahui bahawa sleep apnea ataupun tidak bernafas semasa tidur ni tidak sama dengan berlengkur. Kalau setakat berlengkur saja tak apa, tetapi kalau dah katakan sampai dia tak boleh bernafas, itu yang bahaya. Berlengkur ni mungkin akan mengganggu pasangan kita, tetapi apabila dah mengalami masalah tak bernafas, yang ini akan membahayakan diri kita sendiri. Kita juga dah tengok tadi staging ataupun apa cakap tu, punca dia, sama ada punca dia daripada pernafasan kita ataupun daripada otak. Selalunya kebanyakan daripada saluran pernafasan lah. 90%-nya tidak mengetahui mereka mengalami masalah ni. Kemudian kita tengok lagi punca ni, kita dah tahu kategorinya pun kita dah bincang, risiko dia. Mereka siapa yang berisiko, terutamanya lah orang yang mengalami obes. Tapi ada juga orang yang kurus, yang mengalami masalah dengkur tak apa, tetapi sleep apnea yang bahaya. Jadi berlebihan berat badan tu, cara dia kurangkan berat badan, dia sangat membantu. Kemudian kita tengok lagi tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia adalah tiba-tiba dia berhenti bernafas tu, bukan maksud dia dah berhenti berdengkur, tetapi dia dah berhenti bernafas. Itu yang paling bahaya sekali. Gasping for air, maksud dia tiba-tiba dia macam tersedar, dia macam cakap tu, memerlukan udara untuk bernafas. Jadi komplikasi dia sakit kepala waktu pagi, lepas tu mudah tertidur, rasa cepat nak marah dan sebagainya. Jadi orang yang mengalami apnea begini selalunya lebih sukar untuk menurunkan berat badan
Sebab apa? Dia tak aktif kan. Bila dah mengantuk atau siang tu macam mana nak aktif? Asyik nak tidur je kan. Kemudian seterusnya kita tengok komplikasi dia, diabetes, hypertension, dan juga kalau pergi hospital tu rawatan dia adalah kita rawat masalah-masalah yang berkaitan sebelum dicadangkan menggunakan mesin yang dinamakan sebagai CPAP ataupun Continuous Positive Airway Pressure. Jadi tuan-tuan sekian, terima kasihlah kerana bersama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua pada minggu hadapan pada waktu yang sama 9.15 insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Semoga malam ni kita tidur dapat dengan lena dan tidak mengalami masalah sukar bernafas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.